الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Fadhil Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bersama-sama menunaikan salat qiyam Ramadan. Dan malam ini adalah malam yang ke-27, dan kita pun sedia maklum bahawasanya ada sebahagian ulama yang berpandangan bahawasanya Lailatul Qadr adalah pada malam 27. Pun begitu, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menerima segala amal salih yang telah kita lakukan sepanjang dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengurniakan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan baki hari-hari dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, ada kala kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal itu, ada masa kita kuat, kita bersungguh-sungguh, dan ada masa kita agak lemah. Dan ini merupakan perkara yang berlaku kepada mana-mana mukmin, kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahawasanya iman ini yazid wa yanqus, dia bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan kita melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia kurang disebabkan oleh maksiat yang kita lakukan. Namun begitu, pada hari-hari yang kita rasakan diri kita agak lemah dalam melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan untuk menyuntik semangat dalam diri kita, supaya dapat meningkatkan kekuatan dan juga semangat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah menghayati dan membaca sirah para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di kalangan sahabat ini ramai, sahabat Nabi SAW ini ramai. Namun yang boleh kita berikan keutamaan untuk kita menghayati dan membaca sirah mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin syurga, al-asharah al-mubasysyiruna bil jannah. Dan mereka ini terdiri daripada 10 orang sahabat Nabi SAW yang telah disebutkan oleh baginda SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad daripada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, bahwasanya baginda SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubadah ibn al-Jarrah fil jannah. Ke-10 orang sahabat Nabi SAW ini disebutkan dalam satu hadis. Sebab itu mereka ini dikenali sebagai al-asharah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang telah dijamin syurga. So pada malam ini insya-Allah kita akan cuba melihat dan menghayati biodata ataupun riwayat hidup sahabat Nabi SAW, antara yang 10 tadi
iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau lahir di Makkah. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas adalah kunyah kepada ayahnya. Ayahnya nama Malik bin Uhaib. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terawal memeluk Islam. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah menyatakan bahawasanya beliau antara yang terawal memeluk Islam, boleh dikatakan yang ketiga memeluk Islam. Maknanya dia antara yang paling awal di kalangan para sahabat yang memeluk Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga, beliau bukan setakat sahabat, beliau juga ada kena mengena hubungan adik-beradik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sedia maklum, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia datang daripada kabilah Az-Zuhri, Bani Zuhrah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, dia datang daripada Bani Hashim. Manakala mak Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah datang daripada Bani Zuhrah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang daripada jalur Bani Zuhrah kan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas beliau bukan setakat sahabat Nabi, beliau juga merupakan kena adik-beradik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Jabir, suatu hari Nabi duduk dengan sahabat baginda, datang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza khali, ini adalah pak cik aku. Dalam bahasa Arab mereka membezakan bapa saudara ni antara belah ayah dengan belah mak dengan istilah yang berbeza. Kalau sebelah ayah mereka akan panggil am, manakala belah mak dia akan panggil khal kan. Kita di Malaysia ni kita semua pak cik lah kan, semua pak cik, sama ada belah ayah ke belah mak kita panggil pak cik. Tapi Arab dia bezakan. Namun adakah Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah benar-benar dia adalah bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, dia pada keturunan yang tak silap saya yang keempat ataupun yang kelima, pada atuk tok nenek kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada belah mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khal. Sa'ad bin Abi Waqqas seperti mana saya sebut, dia telah antara yang terawal memeluk Islam. Dikatakan dia memeluk Islam pada usia 17 tahun. Dan ketika dia memeluk Islam, dia mendapat tentangan yang agak berat daripada ibu beliau. Dan ini merupakan satu cabaran yang sangat dahsyat sebenarnya. Kalau orang lain menghalang kita daripada melakukan sesuatu perkara itu yang baik yang kita nak buat, itu mungkin sesuatu yang boleh kita bersabar. Tetapi kalau mak kita yang halang, maka ini merupakan cabaran yang sangat besar bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak Sa'ad kata kepada Sa'ad suatu hari, dia kata dia minta supaya Sa'ad keluar daripada Islam, tinggalkan agama Islam. Dan mak dia ni pun pandai juga. Mak dia kata, bukankah dalam agama kamu disuruh supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan bukankah disuruh mentaati kedua ibu bapa? Lalu sekarang ni aku nak suruh kamu supaya tinggal agama Muhammad. Lalu Sa'ad tetap dengan pendirian dia untuk tak mau tinggal agama yang telah beliau anuti ini. Lalu apa tindakan yang dilakukan oleh mak dia? Mak dia telah buat mogok lapak. Hari yang pertama dia tak mau makan dan minum langsung. Tak mau makan, tak mau minum. Hari yang kedua masih lagi tak mau makan dan minum. Dah letih dah, tak larat dah. Masih lagi kekal dengan mogok lapak dia lah. Selagi mana anak dia tak mau keluar daripada Islam. Sampailah hari yang ketiga, dah lembek sangat dah pun,
Dia masih lagi kekal dengan prinsip dia. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau sekiranya wahai ibu, engkau ni diberikan 100 nyawa, kata Sa'ad, kalau engkau diberikan 100 nyawa dan nyawa tu keluar satu, aku takkan, demi Allah, aku takkan tinggalkan agama ini. Dia kata kalau nak, hang makan. Dia kata kalau nak, mak makan lah. Kalau tak mau makan, tak apa. Last sekali mak dia pun tak tahan lah, mak dia pun makan lah. Jadi ini merupakan antara cabaran lah yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau memeluk Islam, dan cabaran ini datang daripada ibu beliau sendiri. Dan daripada situlah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. So dalam ayat ini Allah Azza wa Jal telah turun bersempena dengan apa yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mak dia ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalaulah kedua orang tua kamu ni cuba nak paksa untuk mensyirikkan Allah Azza wa Jal, fala tuti'huma, kata Allah Azza wa Jal, jangan kamu taat kepada mereka berdua. Tetapi adakah Allah Ta'ala berhenti takat tu? Tak. Allah Ta'ala kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi berbuat baiklah kepada kedua mereka ini dengan maknanya gauilah mereka dengan baik. Jagalah hubungan silaturahim dengan mereka. Ayat ini walaupun secara asasnya turun sempena dengan apa yang berlaku kepada Sa'ad dengan ibunya, tetapi kaedah para ulama yang masyhur, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Maka walaupun kisah itu cerita ada kaitan dengan Sa'ad, tetapi ia sebenarnya pengajaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di kalangan saudara-saudara baru kita yang memeluk Islam, mereka berdepan dengan cabaran yang sama juga daripada kedua ibu bapa mereka. Maka mereka perlu bersabar, namun dalam masa yang sama hubungan yang baik dengan kedua ibu bapa tetap kena jaga. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ad ibn Abi Waqqas juga antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan diri dalam peperangan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir keseluruhan perang yang telah disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ini telah menyertai peperangan tersebut. Beliau juga antara sahabat Nabi yang di kalangan sahabat Nabi yang terawal telah memanah dalam peperangan. Seperti mana kita sedia maklum, perang yang pertama dalam Islam ni adalah perang Badar. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas telah diutuskan dalam sariyah, yakni pasukan peninjau tentera. Dan Sa'ad, tentera dan pasukannya telah bertembung dengan tentera kufar Quraisy dan berlakulah pergelutan dalam perang tersebut. Dan Sa'ad adalah tentera Islam yang pertama yang telah memanahkan panahannya kepada musuh Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an terlibat dalam banyak peperangan, antaranya juga adalah dalam perang Uhud. Dan kita pun sedia maklum, dalam perang Uhud telah berlakunya serangan balas daripada Khalid Al-Walid yang waktu itu dia belum lagi memeluk Islam, sehingga menyebabkan Nabi SAW cedera. Dan pada saat genting tersebut, Nabi SAW telah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi fidaka abi wa ummi. Perkataan ini adalah satu perkataan yang mengandungi maksud yang sangat besar sebenarnya. Nabi SAW memerintahkan Sa'ad supaya memanahkan panahnya kepada musuh Islam. Tapi Nabi sebut irmi fidaka abi wa ummi. Apa makna fidaka abi wa ummi? Ini adalah satu lafaz tafdiyah yang mana orang Arab selalu guna maksud lebih kurang literalnya, aku menjamin engkau ni dengan kedua ibu bapa aku. Maknanya seperti mana kita jaga kedua ibu bapa kita ni, mempertaruhkan mereka dengan nyawa kita dan segala-galanya. Seperti itu jugalah Nabi SAW
mengangkat darjat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini merupakan kemuliaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ali radhiyallahu an menyatakan bahawasanya Nabi SAW tak pernah sebut perkataan tersebut selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas juga antara yang boleh kita ambil pengajaran daripada beliau adalah bagaimana Sa'ad ini dalam salah satu dalam beliau pergi melakukan ibadah haji bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sedia maklum, haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hanya sekali sahaja, yang dikenali oleh orang ramai sebagai Hajjatul Wada'. Dan dalam peristiwa tersebut, dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, Sa'ad ni telah pun jatuh sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi Sa'ad, dan Sa'ad mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dia, kerana dia risau sakit dia ni akan membawa kepada kematiannya, kan. Dan dia pula asal lahir di Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah, kemudian bila pergi buat haji, dia takutlah dia akan mati di Makkah juga. Dia kalau boleh nak mati di Madinah. Lalu dalam dia bersembang dengan Nabi itu, dia cerita bahawasanya dia ni tak ada waris lain dah, melainkan ada seorang sahaja anak perempuan dia. Jadi dia kata, boleh tak harta benda dia ni diinfakkan semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala, setelah bagi pada anak dia tu, dia nak infakkan kebanyakan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia cadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2/3, kemudian dia cadang kepada Nabi sallallahu, Nabi kata tak boleh. Dia cadang setengah, Nabi kata tak boleh. Kemudian dia cadang 1/3, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akur dengan kenyataan Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut. Jadi ini antara beberapa peristiwa, namun beliau tidaklah meninggal dunia di Makkah pada ketika itu. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berkat doa beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, umurnya panjang, kan? Umur beliau panjang. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada pendiriannya ketika mana berlakunya fitnah di zaman Nabi, di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Kita pun sedia maklum, di zaman Uthman bin Affan berlakunya peristiwa di mana Uthman bin Affan telah dibunuh. Ada di kalangan puak Khawarij yang bangkit memberontak terhadap Uthman bin Affan sehingga membunuh Uthman bin Affan. Dan juga fitnah yang berlaku di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Apa yang menariknya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat Nabi yang mengambil pendirian untuk tidak menyertai permusuhan yang telah berlaku, konflik yang berlaku di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Bahkan dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas telah keluar sikit daripada kota Madinah, dan beliau bina satu rumah di Wadil Aqiq. Wadil Aqiq ni, kalau tuan-tuan hari ni tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan pergi ziarah, antara tempat yang tuan-tuan akan pergi ziarah tu Masjid Qiblatain. Tuan-tuan jalan depan sikit pergi ke Universiti Islam Madinah tu. Sebelum sampai ke Universiti Islam Madinah tu ada macam wadi, dia macam sungai yang tak ada ayak lah. Wadi itu dikenali sebagai Wadi Al-Aqiq. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas telah ambil pendirian untuk tak mahu menyertai konflik tersebut. Lalu dia bina rumah dia di kawasan tersebut, yang ini agak jauh lah daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah didatangi oleh beberapa orang, ajak dia supaya ikut sama menyertai mereka, nak membela pihak yang benar. Kita pun sedia maklum pada waktu itu konflik ini berlaku di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad ambil pendirian untuk i'tizal, tak mahu menyertai konflik tersebut. Lalu bila depa mai kempen kepada Sa'ad supaya join depa, Sa'ad kata, boleh tak hang buat mai dekat aku satu pedang, yang mana pedang ini bila aku nak tetak satu orang, dia boleh bagi tahu, yang ni bagus, orang ni mukmin, orang ni tidak beriman. Maknanya pedang itu boleh membezakan antara kawan dan lawan.
Jadi dia tak mau membunuh saudara se-Islam, dan konflik ini berlaku sesama Muslim. Jadi dia ambil pendirian untuk tidak mahu menyertai apa-apa sahaja perang yang melibatkan konflik di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendirian Sa'ad ini adalah satu pendirian yang terpujilah kan. Kerana kadang-kadang bila kita terlibat dalam mana-mana konflik sesama Muslim, kita bimbang perang ini akan menyebabkan kita membunuh nyawa yang tidak berdosa. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara juga perkara yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah beliau ni telah menyertai banyak perang, sehingga kan di zaman Umar radhiyallahu an, beliau telah dilantik menjadi Amir Kufah, gubernur di Kufah. Dan ketika mana beliau menjadi gubernur, beliau adalah satu orang yang baguslah, rakyat pun sayang kepada dia dan sebagainya. Cumanya ada mai satu komplain kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Sa'ad ini dia bila jadi imam imam yang tak berapa bagus lah kan, di masjid dah ni. Jadi ada masjid di Kufah tu komplain kepada Umar radhiyallahu an. Lalu Umar radhiyallahu an sebagai seorang khalifah, beliau bukan menerima bulat-bulat dakwaan tersebut. Beliau hantar Muhammad bin Maslamah supaya menyiasat dakwaan tuduhan tersebut. Muhammad bin Maslamah pergi ke masjid-masjid di Kufah, dan semua masjid-masjid kebanyakannya menyebut perkara yang baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali satu masjid saja. Lalu dia pergi ke masjid tersebut, dia tanya, minta orang di masjid ni, siapa dia yang ada masalah dengan Sa'ad ni, tolong bangun dan bagi tahu apa masalah Sa'ad ni. Lalu bangkitlah satu orang, nama dia Abu Sa'dah. Lalu dia ni sebutlah perihal Sa'ad bin Abi Waqqas yang jadi imam tak bagus dan sebagainya, kadang baca panjang dan sebagainya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan bahawasanya tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak berasas. Bahkan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia telah menyatakan bahawasanya kalau sekiranya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau sekiranya dia ni bohong, Allahumma in kana kadhiban, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ya Allah sekiranya dia ni bohong, fa'im basarahu, maka butakanlah matanya, wa atil umrahu, dan panjangkanlah umurnya, wa aridhu lil fitan, dan bagilah dia ni ditimpa dengan fitnah. Yang ni kita kadang-kala jangan cari pasal dengan orang yang silap. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang dijamin syurga. Jadi orang ini, Abu Sa'dah ini, telah memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad merasakan bahawasanya dia dizalimi. Lalu tu juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jika dia ni bohong, maka butakanlah mata dia, dan panjangkan umur dia, dan bagilah dia ni ditimpa dengan fitnah. Perawi kisah ini menyatakan bahawasanya, aku tengok sendiri Abu Sa'dah ni, dia ni dah berumur panjang dah, sampai apa nama ni, ni kening dia ni, kening ni jatuh sampai tutup mata. Maknanya dia ni dah terlalu tua sangat dah. Jadi tua sangat sampai kening ni jatuh tutup mata dia. Dan dia ni mata pun tak nampak, dan juga dia duk kacau anak-anak dara orang di di jalanan ni kan. Jadi bila orang tanya dia apa yang kena pada hang ni, dia pun kata syaikhun kabir maftun kan. Dia kata dia ni adalah satu orang yang dah tua dan juga ditimpa dengan fitnah. Asabatni da'watu Sa'ad. Dia kata aku ni telah ditimpa dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi apa yang didoakan oleh Sa'ad itu telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lelaki ini telah menjadi seperti mana yang telah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah meninggal dunia di Madinah, di rumah dia yang saya kata agak kedudukan dia agak jauh di Baqi' tersebut.
dan jenazahnya telah dibawa daripada rumah dia pergi ke masjid Nabi SAW. Dalam sebahagian riwayat menyatakan orang yang hadir jenazahnya itu terlalu ramai sehingga kan daripada rumah dia tu sampai ke masjid Nabi itu pindah, jenazah tu diusung pindah daripada bau orang ke bau orang. Maknanya orang tu terlalu ramai kan, datang untuk mensolatkan jenazah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan pada hari kematian Sa'ad bin Abi Waqqas, ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka juga minta supaya diberikan peluang untuk mereka solat kepada jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini merupakan satu kemuliaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jenazah dia bukan setakat disolatkan oleh ramai orang, jenazah dia juga disolatkan oleh para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah minta supaya jenazah Sa'ad ini dibawa masuk ke dalam masjid. Dan apa yang diminta oleh Aisyah tu telah dibantah oleh beberapa orang lah, sebab mereka kata sembahyang jenazah ni di musalla. Memang pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan jenazah ni ditunaikan, salat jenazah ni di musalla, di kawasan yang lapang, macam di Padang lah, musallal Eid, macam hari raya kita semayang di Padang tu kan. Sama juga dengan salat jenazah. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bantah benda ni, dan Aisyah kata pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam solatkan jenazah ke atas seorang sahabat dalam masjid. Dan Aisyah kata orang ramai ni cepat lupa lah kan tentang apa yang berlaku, sedangkan dia isteri Nabi, dia tahu apa yang berlaku. Rumah dia pun bersebelahan dengan masjid Nabi, dan dia tengok Nabi menunaikan salat jenazah terhadap seorang sahabat dalam masjid. So ini antara beberapa perkara lah yang boleh saya nyatakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bagaimana kemuliaan beliau, kedudukannya, dan juga kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan mudah-mudahan dengan kita mengenali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, khususnya di kalangan 10 orang yang dijamin syurga ini, kita lihat latar belakang hidup mereka dan kita pelajari tentang kelebihan-kelebihan mereka, maka kita jadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai idola kita kan, model yang boleh kita ikuti, khususnya dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka adalah generasi yang radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah generasi yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira itulah antara beberapa perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh yang telah kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk kita diberikan kekuatan melaksanakan baki hari-hari dalam bulan, melaksanakan ibadah pada hari-hari yang baki dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga insya-Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.